أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول. Dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia, tetapi diangkat oleh Allah menjadi rasul. Maka kemuliaan rasul itu wajib dipelihara dan dijaga berdasarkan kepada akidah dan kepercayaan orang-orang yang beriman. Ada satu ayat yang sangat penting di dalam suratul Hujurat untuk dijadikan peringatan kepada orang-orang yang beriman, yaitu firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd. Al-ayah ayat 2 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara-suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi, dan jangan kamu menzahirkan atau menyatakan kepadanya perkataan seperti perkataan kamu kepada setengah yang lain. Ayat ini membawa satu maksud yang sangat penting, iaitu walaupun setelah wafat Rasulullah SAW, kita masih lagi diperintahkan oleh Allah untuk merendahkan suara walaupun memberi salam di kuburnya, menziarahi makamnya. Dan tiap-tiap perkataan yang kita hendak ungkapkan, jika ada perbandingan, maka janganlah dibuat perbandingan perkataan itu dengan sesuatu yang disamakan dengan Nabi, seperti mana sama dengan yang lain. Saya minta supaya kita berhati-hati dalam menggunakan perkataan-perkataan terhadap Nabi Muhammad SAW, kerana ia adalah peringatan yang sangat penting. Saya mengambil satu buku yang pernah dikarang oleh Michael H. Hart, iaitu buku 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dari 100 tokoh itu, yang pertama pada senarai ialah Nabi Muhammad SAW. Maka H. Hart ini telah mengambil tempoh masa 28 tahun untuk mengarang buku ini. Lalu dalam satu ucapannya di dalam satu dewan di London, ia telah menerangkan mengapa ia memilih Muhammad, iaitu Nabi Muhammad SAW dalam senarai pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh. Lalu dalam masa ucapannya itu telah ada satu suara mengatakan, dengan izin Yang Dipertua, he's a liar, dia adalah seorang pendusta. Lalu maka H. Hart berhenti dan bertanya kepada yang berkata bahawa Muhammad adalah pendusta. Tuan-tuan mengatakan bahawa Muhammad adalah seorang pendusta. Cuba lihat perkembangan pengikut-pengikutnya. Dari jumlah seorang diri, kemudian diikuti oleh isterinya, kemudian oleh sahabatnya, kemudian oleh sepupunya sendiri.
kemudian berkembang sehingga mencapai lebih daripada 1 bilion dalam jumlah penduduk dunia hari ini. Tidak mungkin seorang yang berdusta boleh mempengaruhi jumlah yang begitu ramai. Maka apa yang dikatakan bahawa Muhammad seorang pendusta adalah tidak benar. Yang kedua, hujah saya mengatakan bahawa Muhammad saya pilih untuk diletakkan dalam senarai pertama dari 100 tokoh paling berpengaruh, iaitu ajaran yang telah merentas 1400 tahun. Tidak mungkin satu ajaran boleh bertahan begitu lama kalau yang membawanya adalah seorang pendusta. Yang ketiga, ialah bagaimana selepas daripada matinya, yakni wafatnya, apabila ada cercaan dibuat terhadap dirinya, akan ada yang bangun mempertahankannya. Maka saya harap dari apa yang diucapkan sebagai hujah oleh Michael H. Hart ini, kita melihat kepada kepentingan semasa hari ini. Bagaimana kadang-kadang cercaan terhadap pribadi Nabi Muhammad SAW dilakukan. Cuba lihat dalam media sosial. Cuba lihat dalam tulisan-tulisan yang mencerca pribadi Nabi Muhammad SAW. Sebab itu saya mengingatkan kepada semua supaya berhati-hati dalam memilih perkataan untuk ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana ia bukan manusia biasa. Kita tidak boleh membuat perbandingan Nabi Muhammad dengan seorang yang lain. Kerana walaupun yang bukan Islam, Michael H. Hart tetap meletakkan bahawa ada hujah-hujah mengapa Nabi Muhammad dipilih menjadi tokoh nombor 1 manusia paling berpengaruh di dalam sejarah. Oleh itu saya mohon supaya Yang di-Pertua perhatian diberikan kepada peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala ini, khusus kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada orang-orang lain yang supaya memahami hakikat. Kadang-kadang sesuatu itu mengguris perasaan dan hati orang-orang yang beriman, maka hendaklah dipelihara dan dijaga.